Dia tengah menganjing. Apa ada voice hidup atau kursi roda? Okey, macam kalau ni tempat letak kereta OKU. Tempat letak kereta OKU, pakai OKU. Kita ada je kita nak buat situasi kalau pecah ke dah pakai OKU ke pakai sampai kita hidup. Asalkan kita reason lah, maksudnya ada sebab lah kalau kita buat. Tapi kalau sebab kita lorak-lorak, lepas kita dipakai. Okey, tak boleh dah macam tu. Macam ni pula. Apa ni kita tengok? Anak lah nanti anak awak esok kena ajar. Ada dengan orang okey macam mana? Jangan menganjing. Dia okey, dia dah macam mana? Dia akan tulis dia. Jadi nanti esok awak ada anak orang yang jangan menganjing, jangan mengejek orang-orang upaya. Okey, jadi kita ada bersama pada kita dan kita apa? Biar kita beradab sikit, jadi kita belajar adab terhadap orang-orang upaya atau orang sakit. Orang sakit dulu baru orang upaya. Okey, tengok yang pertama page 199. Okey, betul surat 199. Okey, awak tengok ni. Kita masuk dulu dia ada dua unit. Adab terhadap orang sakit dengan adab terhadap orang berupaya. Sepatutnya hari ni kita pergi dulu adab terhadap orang sakit, tapi salah hari tu ada dua macamnya dulu boleh. Okey, tengok adab terhadap orang sakit. Yang pertama, tengok dulu dalil nakli dia macam mana? Dalil nakli. Kita nak dengar Ustaz Mahdudra baca dalil sikit. Sekarang saya terang Ustaz sebab awak yang ni Ustaz. Okey, Ustaz. Ni kita lagi. Dengar Ustaz nak baca hadis. Boleh lagi baca surah kita pula. 199. Abu Musa Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam benar dah. riwayat kan riwayat. Awak ni apa cakap? Aku ada tak fix. Dengarlah. Ingat. Umudul mariqa wa at'imu jami'an. Wa fakku ania. Riwayat Al-Bukhari. Maksud ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar, dan bebaskanlah tawanan. Okey, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Musa Al-Asy'ari tu yang kata hadis Nabi ada salah nama Abu Musa Al-Asy'ari ni Abu Musa Al-Asy'ari. Okey, a'udul marid wa at'imul ja'i wa fatkul 'an. Okey, maksud dia
sekolah, dekat hospital ke, dekat rumah ke, ziarah kita orang sakit. Berilah makan kepada orang yang lapar, orang yang tak mampu kita bagi makan. Jangan kita buat kita jadi lapar belah telur, telur ni mengapai kita sorang orang yang tak ada nak makan. Kita tunggu dan bebaskanlah lawan. Okey, okey, awak kepada adab terhadap sakit. Okey, adab terhadap orang sakit. Okey, tengok ada 3 aspek adab terhadap orang sakit. Okey, aspek pertama, kita ada dari segi ibadah, emosi dan okey, kalau dari segi ibadah macam mana? Cuba tengok. Lagi? Okey, kalau dari segi emosi macam mana? Pada saat ni, amal ibadah, apa yang kita boleh buat untuk tolong dia beribadah, okey? Kita tolong dia, Waalaikumsalam. Okey, dari segi emosi tadi kan ada? Kita ni tak dia tahu, ada tahu dah ada sakit kat rumah tu. Ada buat rumah sebelah ni pun kisah lagi korek. Gerudi pintu, gerudi latar. Itu kita ada orang sakit, ada orang sebelah tak dengar. Dia pisah lagi gerudi lantai. Jadi stres, kalau balik-balik ke rumah, dia akan ada sakit balik. Sama sakit tak? Sakit fizikal atau mental? Kamu kat api. Okey, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka lah dengan bising dan tempoh ziarah yang lama. Maksudnya jangan pergi pelawak lama-lama. Awak tahu lama tu tak keluar dengan dia tak. Contoh kalau awak ke accident, lama dari sekolah, 3 bulan dari sekolah. Pergi pelawak, boleh duduk 3 hari di rumah dia, namanya buang banyak dah cerita. Kahwin ni tak boleh tak? Jadi tak boleh. Jadi bisa. Dia juga ada waktu untuk berehat. Jangan berlama-lama di rumah orang yang sakit. Okey, lagi dari segi fizikal. Kalau biasa orang nak jaga orang sakit lah. Jaga orang sakit, kena tengoklah kalau contoh dekat hospital. Kita jaga, siapa pernah jaga ayah dia ke ibu dia tak sakit dekat hospital? Awak sakit ke apa? Ya, lagi lama lah. Okey, awak nenek sakit ke apa? Yes, baru saya nak tanya, ada tak yang kena jaga kencing manis? Biasa kencing manis ni dia penjagaan yang rapuh, betul tak? Biasa kencing manis, salah pernah jaga pun jaga salah kencing manis. Kencing manis tak? Tapi tak lagi masa tu, yang saya jaga tak lagi. Dalam proses banyak nanah, ada darah, ada sebelum kena potong, kita jaga dulu dia. Tapi masa tu memang kita pun kena kuat lah. Kita kuatkan dan kita macam ni cemar dunia tak ada lah, tak ada lagi. Sebab tu dalam apa ni, salah pekatnya tak berhenti salah. Kalau lama-lama salah dia tak berhenti juga. Tapi di sebagai masa tu terpaksa, tak ada orang yang sanggup. Tak ada orang yang sanggup. Salah Jeffrey, salah rela lah. Tapi dalam keadaan nak macam saya tak ada macam kita sebenarnya. Kalau lalu dekat longkang tu kita okey. Lalu dekat longkang yang faham tak? Longkang tu kita dekat sama kita kan? Saya mesti dia pun sama. Mana pasal longkang? Tak ada benda-benda kita. Jangan muntah. Jangan buat satu jangan putus lepas. Tapi sekali waktu je dia buat. Pasal dia punya tujuan saya kan. Lepas tu, jagalah
lah pos darah sakit kecil mani. Kecil mani sebelum potong lagi kan, potong tak pernah ada doktor mari ni. Kan tengok dulu kita pun. Kalau masa dia tak potong lagi kita yang cuci luka, cuci yang semua tu. Ada sampai satu tahap dia ada ulat. Ada ulat. Jadi masa ada ulat tu, satu lah kita tengok. Kita tengok tu sama potong. Apa yang kalau ada ulat, dia campur dengan bau tu. Bau naik, bau darah. Jangan dia satu tengah malam dia melalak. Punya ada ulat. Dia ada bisa nanti ada bagi ulat timing untuk potong. Tengah malam tu sebelum potong tu ulat. Dia sebab ulat ni saya melalak dulu. Okey. Lepas tu masa ada ulat lah sampai dia dah panggilan yang tapi masa yang darah yang nangis tu lah sampai ke nangis tu apa tak ada bekas besi tu sebesar gayung maksudnya dia bernanah dia kuat masa tu kita kena tadah dia pengalaman lah orang kata kalau jaga orang sakit ni pengalaman macam-macam salah bila tak pernah masuk hospital sebab sakit salah hanya masuk hospital sebab jaga orang sakit ramai lah sakit compression fibroid kan jadi pengalaman lah orang kata kalau jaga orang hospital selain kita tengok orang yang kita jaga tu biasa orang kita jaga tu tak ada datang sangat tak kita sebelum lagi saya suruh jaga Kurangkan manis kan? kali kita jaga dah habis dah tengok mana saya tu nasi kita beras kita tu tak sihat pun tak selamat pun kalau kita makan nasi putih tau ini makan tau nasi kita banyak boleh meningkatkan glukosa minum satu tenaga untuk langsung jauh konon Jauh orang tu ngantuk apa saya dah kalau minum lagi ngantuk kalau tak lama dia segar dia ada sejarah hitam kalau minum tu apa cari tanda pada okey tengok hikmah beradab okey mana ada jalan okey tengok deh dari segi aspek okey tengok deh kalau saya tak tulis biru tu okey kalau yang biru ni dari segi aspek grafik dia cuba baca kan ada 3 jenis tadi ibadah emosi dan zikir kalau yang biru ni grafik baca je biru ni grafik nampak tak? Kau tak nampak? Okey, baca tu. Limitkan masa penziarah itu sakit. Okey, kalau limitkan masa penziarah itu sakit tu kita dari segi apa? Aspek apa? Emosi. Betul ke kelas? Betul. Kita kan? Jangan yang paling mengganggu ketenteraman mereka dan bunyi bising dan tempoh ziarah yang terlalu lama. Jadi, kena limitkan masa ketika kita menziarah itu sakit. Okey, baju kuning nanti. Nanti kan? Najib. Nakib kan? Nakib. Okay, sorry. Faham lagi, faham. Tu. Okey, awak baju kuning. Baca ni. Dari segi ibadah. Dari aspek ibadah, membantu melakukan ibadah. Dari segi kan ada kalau sakit. Cuba contoh. Nak semaya, kalau pergi aja semaya. Okey. Kalau nak ambil semaya. Kalau ingat betul, ada orang yang sakit stroke, ada orang sakit biasa orang tua kan, kalau kita jaga orang tua tu sekali
Batin nak pula musim gaya. Okey. Okey, last lagi. Yang biru. Kain biru. Kain biru. Okey. Dia bukan je. Ini yang dari aspek apa? Ini kan? Kemudian kedua dari aspek apa? juga biar tiada ini. Aspek itu macam mana? Menyediakan kemudahan untuk betul. Kalau kita jaga orang yang tak boleh pergi toilet, kita kena sediakan pampers. Pakai kapas pampers untuk dia. Kalau dia tak nak, aku kena pakai lah, terpaksa pakai kan. Pakai kapas pampers untuk dia. Tukar semula. Dan kita kena jaga betul-betul lah. Beradab kepada orang sakit. Kalau kita beradab kepada orang sakit, apa kita dapat? Menggembirakan pesakit agar hati dia tenang dalam ujian Allah. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah. Mengeratkan ukhuwah. Bagus juga kita melahirkan kehisapan kerana diberi nikmat dunia yang setelah melihat penderitaan sakit. Lepas itu, adab terhadap orang sakit boleh? Boleh? Okey. Kita masuk kepada adab terhadap orang kurang upaya. Adab terhadap orang kurang upaya, kekurangan pada akalnya. Kekurangan pada akal dia tu macam mana? Kekurangan pada akal dia tu macam mana? Adakah orang yang kurang pada akal ada? Tak ada tak lah. Orang yang kekurangan akal tu macam mana? Ada kecacatan sikit pada otak. Mungkin terputus hijau ke. Okey, jadi Nabi SAW dia buat macam mana pada sahabat tu? Dia raya je. Dia dengar je macam tu. Dia jumpa makcik kat tepi jalan contoh. Lepas tu makcik tu selalu ada hadis Nabi ni masa dia lagi. Dia jumpa makcik tu panggil, wahai Rasulullah, ada benda nak cerita ni. Tapi dia tak sedar. Orang tu tak sedar. Kalau kita orang tak sedar, kita lagi jauh kira. Kalau dia tak sedar, melek tau. Zaman Nabi tu orang tak sedar, jauh lagi. Tapi orang dah ni, kalau dia tak sedar, pelak-pelak dah perangai. Lepas tu dia ni mana kawan. Tolong kita. Dekat dia, orang tak nak duduk dekat. Tapi Nabi lain. Ibu tu nak menceritakan sesuatu. Mungkinlah benda-benda kosir je pun. Tapi Nabi berdoa masa dia dengar. Maksudnya adab terhadap orang yang kurang upaya. Kurang upaya tu bukan sahaja kurang dari segi fizikal, tak cukup. Itu bukan. Mental juga kurang upaya. Right? Okey. Maksud orang kurang upaya tu kan ada kat spektrum ilmu tu. Maksud orang kurang upaya, seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk menempatkan diri dia secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual ataupun panca indera sejak lahir ataupun selepasnya. Ada juga orang lahir-lahir dia dah OKU ataupun kurang upaya. Ada juga orang bila dia lahir sihat dengan keadaan sifat sempurna, tapi dia diberi ujian musibah, contohnya aksiden ke apa sampai hilang kaki ke apa semua ke, itu dah menjadikan dia okey. Ada orang dia lahir sihat je, mata dia boleh nampak, tapi lama-lama efek ubat. Ada juga orang efek ubat jadi buta. Juga macam tu. Okey. Apa masalah Pak Wen? Ada yang kurang upaya kok. Fazal. Apa ni? Tapi awak boleh buat kehidupan bermasyarakat kan? Maksudnya macam kalau suruh buat benda boleh kan? Tu maksudnya bukan kurang upaya lah. Tak boleh. Kalau kurang upaya tu maksudnya kalau dia duduk dalam masyarakat, ramai-ramai kita nak buat kerja, apa-apa tak boleh dia. Okay, maksudnya kurang upaya. Okey, kalau macam kita ni boleh belajar, boleh dalam kelas, boleh hilang lagi yang ramai. Maksudnya okey lah, itu cuma mungkin relax sikit lah. Bukan relax maksudnya. Adalah kita dilahirkan, ada orang dilahirkan cantik sangat-sangat. Okay. Ada orang dilahirkan mata dia tak bundar. Maksudnya kalau comel tu mata dia besar, contohnya. Ada orang lahir hidung mancung, ada orang lahir flat je. Masalah di laut je. Kau boleh pergi
Selesa. Okey, betul lah tu. Macam contoh dia tak boleh apa ni, nak solat biasa macam biasa kan. Biasa dia just terus tinggal dia. Ya, tolong alihkan apa-apa yang halang lakuan. Okey, lagi? Membantu mereka dengan memberikan belajar. Macam tadi lah sahabat kita, okey. Dia orang nanyuk, okey. Ada sampai, apa ni nak tengok alat macam solat yang baca-bacaan. Okay, macam biasa ayat tulis ke, kan? Biasa orang tua yang nanyuk, dia solat betul-betul lah. Baca sos-sos putih-putih. Kita tekan je, solat subuh. Kita ada macam mana dia. Baca Quran, sejadah, macam-macam lagi kan inovasi. Yang memudahkan golongan okey. Okey, dari segi emosi pula. Memberikan layanan dengan penuh kasih dan sayang terhadap mereka. Betul, jangan mengejek. Sebab kita semua ni, walaupun kita comel lah sekarang ada pun, mesti ada sedikit kurang di kita. Dalam tempoh pertengahan antara kanak-kanak dengan nak masuk remaja, mungkin lah sana kena keras. Okey, tengok dari segi fizikal. Fizikal, contohlah tandas. Tandas, okey, you. Gigi masuk. Jadi berdosa dah kita kan, kita telah menganiaya dia. Okey. Kita kan sendiri yang ada dia. Orang-orang kaya. Okey. Yang kedua Bila pendidikan. kandungan dan peluang pada mereka sesuai dengan peluang mereka. Macam contoh Nana Ilif ni. Contoh Nana Ilif. Kita tengok dekat belakang kita ada orang yang tengok pagi dekat belakang. Kita bagi dia dulu masuk ataupun kita tolak dia masuk. Okey, hikmah beradab kepada orang-orang kaya. Yang pertama, menumbuhkan rasa dilepas dalam diri mereka. Supaya apa ni? Sebab dia atau orang-orang kaya ni dari diri dia nak ada dalam masyarakat ramai-ramai pun dia tinggi ya. Sama dia. Itu je dalam diri dia. Jadi dia rasa dia terayak nak buat semua benda. Sebab dia rasa dia bersama dengan kita. Jadi kita lah kena encourage benda tu. Maksudnya kita lah yang kena anggap dia orang sama je dengan kita. Kalau yang jenis menulis dengan kaki rok, mana ada dia kurang upaya dia tulis dengan kaki tapi dia tu lebih istimewa dari kita. Dia siap pandai melukis. Comel-comel lagi. Boleh buat mural, boleh buat lukisan yang sangat cantik. Sebenarnya orang yang kurang baik ni tak diasah dia lagi berseni daripada situ. Lagi special. Kita pula. Kita pula macam sifat ni tak mampu macam dia. Menarik. Kita ada tangan pun tak erti kan.
berjalan sepanjang. Boleh lagi tu. Betul. Bagus idea awak. Tak adalah jadi orang nampak lah kan. Dia tak adalah masuk sekali. Itu salah satu kita boleh tak kita boleh buat ni. Okey. Kalau bila ni Tak ada apa ni yang mesti. Tapi kita pula yang sempurna jangan pergi pisau kita letak speaker, okey, kita kat kereta. Jangan pergi pisau pula. Maksudnya kita ni betul-betul lah jadi manusia yang beradab untuk diri sendiri kita juga dan kebaikan orang lain. Boleh? Ni macam tak adalah mengejek Esok, macam tu lah kalau ada adik-adik kita yang kecil-kecil kau tolong boyak ke dia, nak dia molek. Biasa adik-adik kecil ni, dia tak pernah tengok situasi contoh dia tak pernah tengok orang pelik-pelik ke. Dia pun tengok jadi, contoh kita bawa dia kita kat umur, dia macam tu. Biasa dia pasti, tapi kalau dia hyper, dia aktif belajar, dia akan mengejek dah berapa dah. Tapi kita sebagai abang, sebagai kakak, nanti esok kita jadi sebagai ayah, sebagai ibu, kena berikan molek lah. Pesan molek dia kat anak kita, tanya buat gitu, jaga adab molek. Faham? Kita lah kena start daripada kita lah. Dan jadi ibu atau ayah yang baik kena mula daripada kita sekarang. Kita sekarang kita kena jadi manusia yang beradab, manusia yang jujur dan soleh. Barulah kita boleh berangan nak dapat anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Tak, nanti boleh. Siapa nak tu?